Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum daripada kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan dulu. Pertama sekali, marilah sama-sama kita membaca doa duha yang kita berikan kepada tuan-tuan hari itu, dan marilah sama-sama kita baca. Ikut saya. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atini bima ataita ibadaka as-salihin. Rabbi ighfirli wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin.
Tuan-tuan, ini satu permintaan dan kita sama-sama bersedialah untuk diminta supaya kita sama-sama baca doa. Saya baca, tuan-tuan aminkan doa saya. Kita minta doa ini untuk Dr. Ahmad Shaltuts bin Osman, pakar bius Hospital Sultanah Bahiyah yang sekarang kritikal. Dia pakar bius. Jadi diminta supaya kita berdoalah sama-sama dalam majlis kita ini. Saya doakan dan saya akan baca ayat-ayat syifa. Tuan-tuan, puan-puan, tolong aminkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-mashaq wa tadfa'u biha al-mashaq وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhir. Allahumma salli salata jalalin وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربه كما وعدت. اللهم فرج كربه كما وعدت. اللهم فرج كربه كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit yang sedang dia hadapi insya-Allah. Dalam Quran ada 6 ayat syifa. 6 ayat untuk kita baca bagi mengubat penyakit-penyakit dalam luak dan sebagainya. Ada 6 ayat. Saya baca ayat tak saat ni satu-satu, saya baca 3 kali. Nah, ayat syifa ni. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. 1. Yang kedua, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yang 3, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Yang keempat, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Yang kelima, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Dan yang keenamnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat nombor 6 tu makna dia, apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku ini. Jadi ini ada 6 ayat syifa di dalam Quran yang dituntut kita bacalah apabila untuk diri kita ke, untuk siapakah yang sakit. Boleh. Baik tuan-tuan, apa ada ayat syifa? Apa ada lagi? Nanti kita buat main ayat tu. Sekali dengan makna dia. Tapi bahaylah kita bagi kertas bayarlah RM20. Nak buat aja. Ambil free lah. Ayat syifa ni saya dah tulis dengan tangan dan saya dah ambil hubung makna setiap ayat tu untuk jadi amalan kita. Ayat-ayat asy-syifa makna ayat-ayat penawar. Bacalah. Dan doa, ada doa yang Nabi ajak. Allahumma antas syafi wa antal muafi. Ya Allah, engkaulah penyembuh, engkaulah yang memberi kesihatan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan darimu.
La shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, yaitu penyembuhan dari penyakit yang tidak bercampur aduk dengan penyakit-penyakit. Ini di antara doa yang Nabi ajak kita. Baiklah tuan-tuan, banyak lagi nak kena mengaji noh. Allah. Satu lagi salawat disebut ditafrijil kurub. Salawat untuk menghilangkan segala benda-benda yang kita hadapi, penyakit ke apakah. Itu dia salawat yang diijazahkan kepada kita oleh Syekh Abdul Halim Mahmud yang saya baca tadi ni. Kalau kita baca untuk penyakit sampai tang Allahumma farrij karbahu, ya Allah engkau lepaskanlah dia daripada kesusahannya. Kalau penyakit daripada penyakitnya, kalau duka cita daripada keduka citaannya. Allahumma farrij karbahu kama wa'adta, Allah engkau lepaskan segala kesusahannya sebagaimana yang engkau telah janjikan. Kita ulang 3 kali. Kalau dia sakit, masa kita kata Allahumma farrij karbahu tu, kita niat untuk penyakit dia lah. Nah, ini pun satu salawat tafrijil kurub yang diijazahkan kepada saya oleh guru saya yang datang 2018 dulu, Dr. Ahmad Amar Hashim, ulama Mesir yang besar, dan dia terima daripada guru dia Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, yang mati pada tahun 78 dulu. Saya pergi ziarah makam dia di Mesir baru ni, saya tengok ada di makam dia tulis selawat ni, Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshih Allahumma binurika kama ghasyathu sahabatut tajalliyat. Ini di antara selawat-selawat yang boleh kita baca untuk sebarang kesusahan, penyakit ke apakah, kita boleh minta supaya Allah lepaskan kita daripada penyakit-penyakit itu, insya-Allah. Ini tanda hadis mana? Tengok kitab. Ya. 19. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang perempuan kau ramai nampak tak baca lih. Orang lelaki duk banyak tu. Kuih susut ada. Kok mana orang lelaki ni, yang perempuan ni, mereka ni yang kata hebat. Dia mengaji sat, dia faham lah. Betul tak main. Dia alim cepat. Orang perempuan ni lambat alim sikit. Mai. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata laylan faqala ala tusalliyani. Ini hadis masih lagi menceritakan kepada kita tentang kelebihan mendirikan qiyamul lail
bangun beribadat, khususnya sembahyang tahajud di tengah malam. Nombor satu lagi, sekali kita bangun tengah malam sembahyang tahajud, kemudian kita boleh buat ibadat-ibadat lain selepas sembahyang tahajud, imma dengan istighfar, imma dengan bersalawat, imma dengan berzikir, imma dengan membaca Al-Quran. Nah, Allah sebut kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu hamba-hambaku yang baik, mereka itu sedikit tidur di waktu malam, mereka bangun beribadat. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur, nanti sebelum subuh, waktu kita duk makan sahur itulah, di waktu-waktu sahur tu hum yastaghfirun, mereka bangun duk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara amalan-amalan yang kita boleh buat setiap hari. Kalau tak boleh buat setiap hari pun, seminggu sehari itu kena buatlah. Tidur tu awal sikit lah, pukul 10 tidur, saat ni pukul 4 ke pukul 5 ke pukul 4 bangun, semayang paling kurang 2 rakaat tahajud, bacalah ayat-ayat surah yang panjang sikit. Rakaat pertama baca surah Yasin, rakaat yang kedua baca surah Taba. Buatlah lagu tu tiap-tiap malam pun. Surah Yasin ni bukan lama, lebih kurang 9 minit habislah. Surah Taba ni lebih kurang 6 minit habislah. Bacalah. Allah. Tak hafal lagi surah Yasin, balik saat ni mula start hafal. InsyaAllah 2 bulan boleh ingat. Kalau tak mula hafal 20 tahun pun tak ingat. Kan kata 2 bulan. Untuk kita nak buat ibadat dalam semayang. Lepas tu rakaat kedua baca surah Taba pula. Ni duk kuliah dengan keluar Allah ya. Semayang apa buat tu? Bukanlah tak boleh baca. Quran ni 114 surah, 30 juzuk. Hafallah. Biar nanti orang bungkus kepala kita dengan kain kafan tu, Yasin ada sama duduk dalam kepala dia, perbubur dalam kubur. Surah Taba ada juga dalam kepala dia, perbubur dalam kubur. Quran hak ni tak boleh bawa pi, tak boleh buang keranda, tak boleh. Tapi hak duduk sini ni dia pi sekali dengan kita. Kenapa lah surah-surah, surah-surah juzuk amma tu hafal lah, panjang-panjang sikit. Dia kata hak panjang dah ustaz, saya hafal surah apa? Wadduha. Wadduha tu tak panjang mana? Sampai surah-surah ni. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Allahu Akbar. Kan syok kalau kita boleh buat ibadat. Satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Berapa ratus huruf surah tak. Hafallah. Surah Juz' Amma tu banyak-banyak hafal. Buat ibadat dengan menghafaz Quran. Menghafaz Quran itu adalah satu ibadat yang cukup hebat, dan itulah amalan para nabi kita dan amalan para sahabat. Lepas tu mereka belajar pula makna dia. Sambil baca, sambil teriak, menangis. Macam taksat ayat yang saya baca taksat ni. Allah cerita dua golongan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu. Orang-orang yang memfitnahkan orang-orang mukmin, orang-orang kafir yang memfitnahkan orang mukmin, ataupun orang-orang Islam yang kurang iman memfitnahkan orang mukmin, summa lam yatubu, kemudian mereka tak bertaubat dosa mereka itu, falahum azabul hariq, mereka akan mendapat balasan azab neraka yang membakar mereka. Baliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri, Allah akan bagi kepada mereka jannat, syurga-syurga. Ini cerita tersonok kita baca. Jadi kena hafal lah. Sengak pasal apa? Kena hafal lah. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Surah apa? Surah Taba. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Kenapa surah Tabah? Saya tiap-tiap pagi pas sembahyang subuh saya pergi jadi imam subuh di surau saya bersama dengan budak-budak pelajar sekolah. Hari ini dia palah dah esok cuti. Dengan orang tua-tua yang duduk pondok, saya baca zikir-zikir sikit, meratib lebih kurang 100 kali. Lepas tu saya nak balik ke rumah, tinggal tu kan sejadah tu, saya start bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi, sampai masuk dalam rumah, pintu semua, sampai masuk dalam rumah, habis surah Tabah. Saya turun ke tangga sambil duduk berjalan balik ke rumah daripada surau yang Syed Mukhtar Bukhari buat pergi rumah saya dulu. Datuk Harun Din dulu. Setiap pagi saya bangkit daripada tikar sejadah jadi imam tu,
Start Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi sampai masuk dalam rumah habis surah Tabah. Kalau kita hafal, kita boleh buat masa mana pun. Kena hafal lah surah Tabah. Orang yang baca dan menghafaz surah Tabah, baca surah Tabah sebelum tidur, Nabi kata dia akan selamat daripada siksa kubur. Hafal lah. Sengap ni pasal apa, tak mau buat kot. Saya habak lah, siapa buat orang tu boleh. Apa surah-surah tadi? Wal fajri wa layalin ashrin wal syaf'i wal watr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad. Ni semua surah-surah juz amma yang panjang-panjang sikit. Wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat. Semua. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha iqra bismi rabbikal. Semua surah-surah juzuk amma yang panjang-panjang sikitlah, bukan kuliah. Itu memang pandai. Hadis ni Sayyidina Ali riwayat kepada kita. Sayyidina Ali ni kita tahulah dia menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sepupu dengan Nabi. Dia anak kepada anak kepada Abu Talib. Abu Talib ni abang kepada Abdullah ayah Nabi. Abu Talib. Saya nak perbetul ayah Sayyidina Ali, pak penakan Nabi, nama Abu Talib. Tuan Nabi, ayah kepada Abu Talib ni, ayah kepada Abu Jahal, abah kepada Abu Lahab, ayah kepada Abdullah ayah Nabi ni, tuan Nabi namanya Abdul Muttalib. Kadang-kadang dia bertukar hak mana, Abu Talib ke Abdul Muttalib, ke Abu Talib ke Abdul Muttalib. Kena ingat, Abdul Muttalib tuan Nabi, Abu Talib pak penakan Nabi, itu ayah kepada Sayyidina Ali. Dialah juga duk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dia mati awal, tak ada bela lama mana dia mati. Abu Talib ni. Tuan Nabi nama Abdul Muttalib. Dia pun mati awal juga. Lepas pada Khadijah mati, dia mati. Tu Abdul Muttalib. Dialah yang dukung Nabi. Lepas mak Nabi lahir, dia dukung Nabi. Dia fi tawaf di Kaabah 7 kali. Kemudian orang tanya dia, cucu kamu ni nama apa? Nama Muhammad. Samaituhu Muhammadan. Aku bubuh nama dia Muhammad. Hai, nama ni tak pernah dengar lagi. Memang pun. Pasal apa aku bubuh nama Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah. Supaya Muhammad cucu aku ni akan dipuji sampai bila-bila. Memang pun Allah puji, malaikat puji, para sahabat dan orang mukmin puji Nabi. Itu mana Muhammad, mana insan yang dipuji-pujikan. Tu tuan ibu nama dah. Masa dia bawa cucu ni, dia pusing Kaabah. Itu nama Abdul Muttalib. Yang ayah Sayyidina Ali ni nama Abu Talib. Nabi sayang kat Sayyidina Ali, Allah ambil Nabi ambil dia buat menantu, kahwin dengan anak yang paling Nabi sayang sekali, anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah ni di antara perempuan-perempuan yang akan menjadi ketua orang-orang mukminat dalam syurga.
Nabi nak wafat dah, Nabi panggil, bisik kat dia, Fatimah, Fatimah, ya, ayah tak lama dah. Fatimah menangis. Lepas tu dengar Nabi kata, ilar rafiqil a'la, aku nak pergi dah, nak menghadap Allah. Malaikat mai tanya dia, ya Muhammad, nak mati ke tak mau lagi? Nabi jawab, ilar rafiqil a'la, saya nak pergi, nak menghadap Allah dah. Fatimah menangis. Dia teriak, dia menangis pasal ayah nak tinggal dia. Kemudian Nabi panggil sekali lagi, bisik kat telinga dia, Fatimah, kamulah di antara keluarga kita yang akan ikut aku mula-mula sekali, dan kamu akan dilantik menjadi ketua muslimat dan mukminat dalam syurga. Dia senyum tak sangka. Pertama Nabi Habak kata, dialah yang akan ikut Nabi mula-mula sekali. Mana lepas Nabi mati, dia akan mati ikut Nabi. Kemudian di akhirat kelak dia akan jadi ketua mukminat dalam syurga. Dia senyum. Memang katanya lepas Nabi wafat 3 bulan kau, dia pula meninggal dunia, Fatimah. Nabi cukup sayang kat dia. Nabi bagi kahwin dengan Sayyidina Ali, dapat anak Hasan dan Husain. Satu hari kata Sayyidina Ali, Nabi panggil para sahabat, tengok-tengok dia tak mai dalam masjid. Nabi kata, mana Ali ni tak nampak? Dia berkata, ya Rasulullah, dia sakit mata. Dia sakit mata, merah mata dia tak boleh mai. Pergi panggil dia mai. Dia pun panggil Ali, Rasulullah panggil. Dia pun mai. Nabi kata, Wan Ali, sakit mata mana? Dia tunjuk mata dia merah. Nabi ludah tuih. Lepas tu hilang macam kuti tok buang. Nabi ludah tuih sekali, 2 biji mata tu hilang penyakit. Hak merah tadi, hak sakit tadi, dia kata hilang macam kuti tok buang. Itu berkatnya mulut ayat liak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Ini Sayyidina Ali. Ni Sayyidina Ali cerita ni. Anna Nabiyya taraqahu. Nabi pergi rumah dia waktu malam, pergi ketuk pintu dia. Wa Fatimah, pergi gerak dia dan gerak Fatimah, 2 lelaki bini. Ni pak mentua sayang kat anak, kat menantu sayang kat anak. Pergi ketuk pintu tengah malam, pergi panggil. Faqala, kemudian Nabi kata, ala tusalliyan? Nabi kata, tak bangun sembahyang tahajud ke? Apa pun terus bangun sembahyang tahajud. Tuan-tuan, ni Nabi sayang kat menantu, sayang kat anak, pergi gerak tengah malam suruh bangun sembahyang tahajud. Sebab sembahyang tahajud ini fadilatnya sangat-sangat besar. Siapa cerita ni? Sayyidina Ali, menantu Nabi cerita. Rasulullah mai gerak kami, gerak saya dan Fatimah waktu tengah malam, dan Nabi kata, tak bangun sembahyang ke? Kami pun bangun sembahyang tahajud. Maksud hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya, ke rumah dia lah, dan Fatimah, rumah tempat dia dengan Fatimah, pada waktu malam. Lalu baginda bersabda, apakah kamu tidak menunaikan semayang? Tidur tak bangun lagi ke? Tak bangun semayang tahajud ke? Bangun. Barulah ni depa, Nabi gerak depa. Masa yang digalakkan oleh Islam agar seorang mengamalkan sembahyang sunat
adalah pada waktu malam kerana ia mempunyai kelebihan yang tertentu. Pas sembahyang tahajud tu kalau boleh 2 rakaat ke berapa rakaat ke ikutlah. Tapi Nabi dia buat sampai 11 rakaat. Lepas tu sembayanglah 4 rakaat. Lepas tu kita iringi dengan sembayang kalau boleh sembayang witir. Seelok-eloknya 3 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat pula. Jadi 3 rakaat 2 salam. Sembayang witir itu kalau boleh Nabi suruh jadikan dia sembayang akhir malam. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir sembayang kamu di waktu malam itu sembayang witir. Sembayang lain dulu. Nak sembayang sunat taubat ke, nak sembayang sunat tahajud, sila sembayang lu. Last sekali buat sembayang witir. Sembayang witir ni afdalnya 3 rakaat dan boleh juga buat 1 rakaat. Nah, baca rakaat pertama surah Sabbihis, rakaat yang kedua baca surah Qul Ya bagi salam. Bangkit pula buat 1 rakaat, baca 1 rakaat tu lepas Fatihah, 1 rakaat yang bukan 2. Selepas Fatihah baca Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, 3 surah. Lepas tu bagi salam. Ini witir. Witir ni Nabi tak pernah tinggal. Sembayang yang sangat-sangat dituntut. Macam itulah kita duduk sembayang witir. Lepas kita sembayang tarawih tu kita buat witir. Tak pernah tinggal bulan puasa. Witir. Buat tarawih 20, witir 3, 23. Lepas puasa sampai lah haram tak nak sembayang dah. Tunggu puasa pula sembayang witir. Tak boleh lah. Nah, korang-korang seminggu sekali buatlah sembahyang witir. Fadilat sangat besar. Rakaat pertama baca Sabbihis. Baca lagu mana ustaz tak hafal. Baca hak hafal lah, elok Sabbihis. Nabi duk buat Sabbihis. Rakaat yang kedua Qul Ya. Lepas tu bagi salam, bangkit buat 1 rakaat lagi. Lepas Fatihah Qul Huwallah, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, 3 qul. Orang yang menunaikan sembahyang sunat di waktu tengah malam akan diberi ganjaran pahala yang berganda-ganda oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan usaha mereka yang kuat itu. Pahala cukup banyak ni. Pasal apa? Dia sanggup bangun, tinggal tempat tidur, pi ambil wudu, mai duduk sembahyang seorang-seorang. Allah. Sangat besar fadilat. Sebab itu Nabi pergi gerak anak dengan menantu dia supaya bangun sembahyang tahajud. Dia gerak juga anak menantu dia. Awak Brazil lawan dengan Yugoslavia tu mungkin kan. Ajak tengok Piala Dunia. Orang panggil ajak. Pesan dah ke anak menantu. Kalau hang mangkit awal saat ni, hang mangkit tengah malam ni gerak aku. Kalau aku mangkit aku gerak hampa. Awak tengok Brazil lawan. Tak apalah itu. Takkan senang dia kata 4 tahun sekali sama dengan pilihan raya. Piala Dunia ni. Arab Saudi pula semawa orang yang pergi tengok Piala Dunia ni, kalau orang Islam boleh pergi buat umrah. Amboi. Mawa pula pergi buat umrah. Yang kita nak pergi ni duduk sini ni tak apa nak boleh. Hadis yang kedua pagi ni
Wa an Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-laili qala Salimun fakana Abdullah ba'da dhalika la yanamu min al-laili illa qalilan. Ini seorang sahabat Nabi namanya Salim. Salim ni anak Abdullah. Abdullah ni anak Sayyidina Umar. Tiga-tiga sahabat Nabi. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim ni cucu Sayyidina Umar. Dia cerita mengenai ayah dia. Ayah dia ni Abdullah. Abdullah ni anak Sayyidina Umar. Dia cukup alim. Dia cukup alim dia. Abdullah bin Umar ni. Anak dia Salim ni cerita tentang ayah dia. Nabi kata ni mengikut riwayat satu hadis lagi, kata kepada isteri dia namanya Hafsah bin Umar bin Khattab, iaitu kakak kepada Abdullah ni, isteri Nabi Hafsah. Nabi kata, Hafsah, adik kamu Abdullah tu ni'mar rajul, sebaik-baik manusia, dengan syarat dia tidak tinggal sembahyang tahajud malam. Kalau dia boleh sembahyang tahajud malam tak tinggal, dialah sebaik-baik manusia atas muka bumi ini. Nabi kata kepada kak dia Hafsah, isteri Nabi. Hafsah ni pi habaq kat dia. Dia kata, adik-adik Masad, Nabi kata kat kak, kamu ni akan menjadi manusia yang paling baik kalau kamu jangan tinggal sembahyang tahajud. Dengar tu Salim ni cerita, lepas abah ayah saya dengar hak Nabi kata Abdullah ni akan jadi orang yang paling baik kalau dia tak tinggal sembahyang tahajud. Lepas ayah saya dengar tu, dia malam tidur sikit je. Dia buat ibadat sampai mati. Tak tidur lah. Tidur sikit je. Pasal apa? Nak pangkat yang Nabi kata sebaik-baik manusia atas muka bumi ini Abdullah. Kalau dia boleh meneruskan dan boleh budayakan sembahyang tahajud ni menjadi budaya hidup dia. Dia tak tinggal sampai mati. Abdullah ni anak Sayyidina Umar. Dia dilahirkan sebelum Nabi diutuskan setahun. Nabi diutuskan menjadi Rasul ketika umur Nabi wafat 40 tahun. Dia ni lahir setahun sebelum tu. Artinya ketika dia dilahirkan, Nabi baru umur 39 tahun. Duk setahun lepas tu baru Allah lantik menjadi Nabi.
Abdullah bin Umar ni. Masa perang Uhud tahun 3 Hijrah, dia minta kat Nabi nak pergi perang sama. Nabi kata tak boleh, umur kamu baru 13 tahun. Tak boleh, kamu tak balik lagi. Dia sedih pasal dia nak pergi perang Uhud. Tak boleh. Dia tunggu-tunggu sampai perang Khandaq. Perang Khandaq ni Nabi nak perang, korek parit 3 penyuruh di Kaabah di Madinah tu. Pada tahun 5 Hijrah pergi minta, Nabi bagi pasal dia sudah 15 tahun. Start daripada tu dia perang tak berhenti-berhenti sampai Nabi wafat. Setiap peperangan Nabi dia sertai. Ini Abdullah bin Umar, manusia yang alim tentang Quran, tentang agama. Hadis yang dia hafaz, riwayat daripada Nabi, dia duduk mengaji kat Nabi, hafal hadis Nabi sebanyak 2,630 hadis. Kan sikit. 2,630. Nombor 2 lepas Abu Hurairah. Abu Hurairah ni 5,000 lebih dia hafal hadis Nabi. Dia ni 2,630. Dia mati pada tahun 73 Hijrah. Ketika itu dia berusia 86 tahun. Dia mati ketika umur dia 86 tahun, iaitu setelah Rasulullah wafat 63 tahun. Nabi mati dah 63 tahun, dia mati pula. Lepas itu dalam usia dia 86 tahun pada tahun Hijrah 73. Yang hebat disebut oleh para ulama di sini. Saya pun Allah. Saya rujuk balik kepada kitab syarah ni. Disebut oleh para ulama, dia mengerjakan haji dalam hidupnya sebanyak 60 kali. Dan dia mengerjakan umrah dalam hidupnya sebanyak 1,000 kali. Allah. Dan dia mengeluarkan fatwa mengenai dengan agama ini selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat selama 60 tahun. Jadi mufti lah kepada masyarakat 60 tahun. Kematian dia berpunca apabila dia duduk tawaf di Kaabah. Tiba-tiba dalam tawaf itu ada Hajjaj Ibni Yusuf As-Saqafi, seorang khalifah daripada kalangan Bani Umayyah. Hajjaj ini seorang pemerintah yang zalim walaupun dia Islam. Dia tak suka ulama-ulama ni. Kalau dia tak suka, dia akan hukum, bunuh dan sebagainya. Ini seorang pemerintah Islam yang zalim. Nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sehingga dalam satu syair dia sebut, Hajjaj ni punya zalim, dia kata, "Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha." Aku tengok kepala-kepala ni, hak duduk depan aku ni ada kepala-kepala hak masak dah.
Sampai dah masa boleh ambil dah kepala ni, akulah akan ambil. Mana dia nak bunuh orang-orang ni, orang yang tak sebulu dengan dia. Dia tawaf satu hari, Abdullah Umar pun tawaf satu hari. Dia kata ke Abdullah bin Umar ni, cucu Sayyidina Umar, kata macam-macam. Bodoh lah apa semua. Ulama bodoh, jahat. Dia tak suka. Abdullah bin Umar pun tengok-tengok Hajjaj. Dia balas balik. Dia kata pemimpin jahat, bodoh. Dia kata balik tu, Hajjaj bin Yusuf Saqafi ni pening, geram kat dia. Ni kata pemerintah zalim. Sedangkan kawan ni sahabat Nabi, hafal hadis Nabi 2630, pi buat umrah 1000 kali, buat haji 60 kali, duk berfatwa 60 tahun lepas Nabi mati. Tiba-tiba sampai zaman dia sanggup kata ulama bodoh, ulama jahat. Dia pun balas balik, dia kata pemerintah, pemimpin bodoh dan jahat. Lepas tu Hajjaj ni marah kat dia, panggil seorang budak dia, Mazat. Ambil anak panah ni, hang pibuh racun kat besi anak panah ni. Sekali hang pi tawaf, ikut dia, ikut Abdullah ni. Sampai tang kalut-kalut sikit, hang suar apa dia anak panah ni, dia pijak mata anak panah. Budak ni pun pi sampai kalut. Suar Abdullah pijak balik sakit, tak apa hari dia mati sebab dia buh racun dia anak panah. Mati dibunuh oleh raja, boleh pemerintah yang zalim nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Khalifah yang zalim. Pasal dia hangat hati, dia kata ke Abdullah balas balik, dia hangat hati, dia suruh orang buh racun di anak panah. Masa dia duduk tawaf, dia suruh letak anak panah tu biar dia pijak. Dia pun pijak, disebut di sini wa wada'a zajja ala qadamai famarida ayyaman. Dia sakit berapa hari, kena racun, wa tuwfiya, maka dia pun mati. Wa dufina bi Zittuwa, dan kubur dia di Zittuwa di Mekah. Ni cerita Abdullah bin Umar yang Nabi kata kepada kak dia, adik hang ni sebaik-baik manusia atas muka bumi ni kalau dia tak tinggal sembahyang tahajud. Apa kak dia habaq kat dia tu, anak dia kata, lepas tu saya tengok ayah saya tak tinggal sembahyang tahajud sampai dia mati. Sebab nak ambil apa yang Nabi sebut, adik kamu ni sebaik-baik manusia atas muka bumi. An Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an abi. Cerita dia daripada ayah dia. Hadis ni ayah dia cerita kat dia. Abdullah sendiri cerita kat anak dia Salim tu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat ayah, Nabi kata ni, kata kat makcik kamu lah Hafsah, makcik habaq kat aku. Nabi kata, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik manusia itu ialah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia boleh bersemayang tahajud di waktu malam. Dia dengar Nabi kata tu. Qala Salim, kata Salim ayah saya, fakana Abdullah ba'da dhalika, ayah saya Abdullah ni lepas dia dengar kata-kata Nabi itu, la yanamu minal lail, dia tak lena di malam, illa qalilan, kecuali sikit waktu dia lena malam, hak selebihnya dia buat ibadat. Sebab nak kepada gelaran yang Nabi beri, ni'mar rajul Abdullah. Gimana tuan-tuan tengok para sahabat. Nabi kata ni bukan dia kata macam kita, dia nak kata itu dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Anhum tu kalau anhu seorang,
Kalau anhuma dua orang. Kalau hak riwayat hadis itu sahabat dia seorang aja anhu. Kalau dua orang macam Abdullah bin Abbas. Abdullah pun sahabat, Abbas pun sahabat, anhuma. Depa ni tiga-tiga sahabat ni. Salim sahabat, Abdullah ayah dia pun sahabat, tok wan dia Umar bin Khattab pun sahabat, anhum. Anhum ni Allah redha kepada mereka semua. Daripada ayahnya, Salim ni riwayat tadi daripada ayahnya. Ayahnya Abdullah lah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang lelaki yang paling baik ialah Abdullah. Nabi kata, sekiranya ia rajin sembahyang sunat pada waktu tengah-tengah malam. Salim mengatakan, selepas peristiwa itu, ayah saya dengar Nabi kata lagu tu, Abdullah tidak banyak tidur di waktu malam, melainkan sekejap sahaja. Dia tidur sikit ya. Hak lebih dia buat ibadat. Pengajaran hadis diharuskan oleh Islam memberi pujian dan galakan kepada orang yang lain supaya berbuat kebaikan dan kebajikan. Lebih-lebih lagi amalan yang tidak ada kaitan dengan orang lain seperti sembahyang, puasa dan lain-lainnya. Kita boleh sebut untuk menggalakkan mereka buat amalan ni. Para sahabat Rasulullah sangat-sangat mengambil berat dengan apa yang diberitahu oleh baginda. Lebih-lebih lagi dalam perkara ibadat, sekalipun yang sunat sahaja. Dia ambil berat. Jadi tuan-tuan puan-puan, begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi menyebut tentang sikap Abdullah ini akan mendapat pangkat manusia yang terbaik sekiranya dia tidak meninggalkan solat tahajud di tengah malam. Mudah-mudahan apa yang, kalau kita juga nak menjadi manusia yang baik, sama ada kita yang lelaki ataupun perempuan, maka janganlah tinggal bertahajud di tengah malam. Sembahyanglah, menghadaplah Allah dengan hati kita, dengan muka kita, dengan tubuh badan kita. Carilah tempat-tempat yang sunyi-sunyi tengah malam, bangun, kita hanya duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sabda, iza mata abdul mu'min bakat alaihi mawdi'ani. Apabila mati seorang hamba Allah yang beriman, maka akan menangis kerana kematian dia dua tempat. Satu tempat di bumi, satu tempat di langit. Dua tempat ni akan menangis kerana kematian dia. Nabi sebut tempat di bumi yang akan menangis kerana kematian dia iaitu maudhi' sujudihi fil ardi. Tempat dia duduk sujud, duduk sembahyang tahajud, duduk sembahyang sunat di atas muka bumi ini. Sebab itu di rumah kita saya kena ada tempat untuk kita beribadat. Tengah-tengah malam nak main masjid, dah buat di rumah. Nabi kata jangan kosongkan rumah kamu daripada ibadat. Ni semua sembahyang di masjid, sunat di masjid, hak di masjid. Tak, rumah kamu jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Mesti ada ibadat-ibadat yang kita buat dalam rumah. Sebab itu ada satu tempat yang kita sedia untuk kita bersembahyang dan bermunajat kepada Allah. Berkhirwah dengan Allah. Tempat tu dia akan teriak kalau kita mati.
Pasal apa? Tak ada dah orang yang nak mai semayang di tempat tu. Dia menangis. Kain sejadah yang kita duduk sujud tu, dia akan menangis kalau kita mati. Kena ada lah. Ni buat rumah, tak ada tempat untuk nak buat ibadat. Tempat makan sampai 2. Hak ni dia kata, ustaz, ni makan masa anak cucu balik. Hak ni tempat ni ada 2 kursi ni, makan kami 2 lelaki bini je, masa anak 7 tak ada. Hak ni nak makan malam. Tu hak tu kursi luar. Hak tu petang-petang nak makan karah batang tu lah. Kan tapai. Katanya, tak ada tempat semayang. Semayang ustaz, tak mana boleh. Lepas TV pun boleh, sambil semayang boleh tengok dia main bola. Bewak semua. Kena ada tempat di rumah kita khusus untuk nak. Kalau kita seorang pun kita semayang tentu, kalau 2 lelaki bini nak semayang pun semayang situ, duduk kita dengan Allah. Buka lampu, jangan bagi cerah, gelap sikit-sikit. Itu tempat Nabi kata dia akan menangis kalau kamu mati sebab dia kehilangan kamu. Satu tempat. Yang kedua, di langit. Tempat mana? Iaitu pintu langit yang malaikat duk naik ibadat kita. Kita buat ibadat, dia duk naik ke tu. Dah kita mati, kita tak buat ibadat, pintu langit tu akan menangis. Dia kata, tak ada dah orang buat naik ibadat kot aku ni. Nabi kata, bukan mereka menangis sahaja. Hak di bumi pun menangis, hak di langit pun menangis oleh sebab kematian kamu. Tetapi mereka tak duduk saja, mereka akan minta ampun kat kamu sampai hari kiamat. Ni tempat di bumi pun minta ampun kat kita, tempat di langit pun akan minta ampun kat kita. Sebab itu Nabi kata, idza matal abdul mu'min bakat alaihi mawdi'an, mawdi'u sujudihi fil ardi wa mawdi'u su'udi a'malihi fis sama'. Tuan-tuan, puan-puan, mesti ada. Buat rumah mesti ada satu bilik untuk kita nak bermunajat. Ni bilik kita dengan Allah saja. Orang lain tak payah. Kita dengan Allah. Takkan sejadah situ, tak Quran situ, tak semua apa semua di situ untuk kita beribadat. Kita dengan Allah. Ni Abdullah bin Umar lagu tu lah dia. Pas Nabi kata lagu tu, dia tak tidur malam dah. Dia beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tempat-tempat ibadat itu dia panggil tempat khulwah. Khulwah ni makna kita bersendirian, kita dengan Allah saja. Itu tempat khulwah. Buatlah tempat apa pun. Ulama-ulama dulu ada. Dulu dia cerita Tok Selehong, seorang ulama besar di Kelantan dulu. Zaman Tok Kenali, Tok Selehong. Dia buat tempat dia bermunajat pada Allah. Tahu mana? Dia buat macam kubur, dia turun dalam tu, dia duduk beribadat pada Allah. Tok Selehong namanya. Baik. Sekat tu dululah namanya. InsyaAllah kita akan baca lagi hadis 21 pula pada kuliah kita yang akan datang. Ini daripada Abdullah juga, tapi Abdullah bin Amr. Hak tadi Abdullah bin Umar, hak ni Abdullah bin Amr. Kita tengok pula apakah hadis yang diriwayat oleh dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Cukuplah takat tu dulu. Kita sudah ambil masa lebih pada sejam dah. Jangan mengaji banyak sangat. Saat ni alim cepat, minggu depan tak mai dah. Kita main mengaji ni, puan-puan, tuan-tuan sekalian, pertama sekali kita dapat ilmu. Kalau kita pernah dengar dah, bertambah lagi, bagi kuat ingatan kita. Dengar sekali, dengar 2 kali, kita ingat mudah. Tu kalau hak kita boleh dah. Kadang-kadang ada orang bagi tahu hak kita tak tahu lagi. Hak tu ilmu baru.
Kena ulang selalu bagi dengar. Nah, lagu P. Ramlee pun dengar selalu, rukun Islam 5 perkara. Sampai lah boleh menyanyi daripada kecil dulu. Dengar selalu. Yang kedua, kita mengaji ini, pertama kita dapat ilmu. Yang kedua, kita tak sedar yang Allah beri pahala kat kita cukup banyak dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Itu majlis ilmu. Hak mengajak pun begitu, janjinya ikhlas kerana Allah. Nah, kita main mengaji kerana Allah. Insya-Allah Allah akan bagi pahala dan Allah akan hapus dosa. Selain daripada kita dapat ilmu untuk membetulkan amalan kita. Hari ini kita belajar ilmu tentang sembahyang tahajud. Sekurang-kurangnya kita dapat semangat untuk kita hendak bersembahyang tahajud. Sekurang-kurangnya kita balik duk fikir juga, di mana rumah aku, tempat aku nak buat tempat untuk aku nak bersembahyang, aku nak berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khulwat ini bukan khulwat laki-laki perempuan, itu istilah tak terpakai. Khulwat dengan Allah, kita berdua-duaan kita dengan Allah saja. Kita minta doa kat dia macam kita nampak dia. Kalau tak nampak dia, dia memang nampak kita. Lebih-lebih lagi tengah malam, orang lain semua namatil uyun, ya Allah, semua mata-mata lain lena semua. Wa anta hayyul qayyum, sedangkan engkau tidak tidur dan tidak lena. Aku nak beribadat pada engkau ya Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah lena. Jadi kita main mengaji ini kadang-kadang ada semangat tu untuk kita nak buat tempat untuk kita beribadat pada Allah, supaya tempat itu akan minta ampun kat kita setelah kita mati nanti insya-Allah. Baik, itulah sedikit sebanyak. Insya-Allah kita akan sambung lagi di kuliah kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.